saya ambil yang paling mudah. Contoh dia adalah matlamat tidak menghalalkan cara. Okey, matlamat tidak menghalalkan cara itu ayat asas yang ringkas saja, tapi dia boleh mengubah kehidupan kita. Jadi kita tak boleh sesuka hati melakukan sesuatu dengan niat kita baik tapi cara kita salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurul Najah binti Ahmad. Saya akan membincangkan tentang sebuah buku yang bertajuk Asas-Asas Fiqh untuk Orang Awam. Tulisan ditulis oleh seorang ulama besar daripada Arab Saudi yang bernama Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di. Okay, and then buku ni bukan dalam bahasa Arab tapi dalam bahasa Melayu, diterjemahkan oleh graduan Universiti Arab Saudi juga, yang telah banyak melakukan belajar dengan pelbagai guru-guru yang muktabar di Arab Saudi, juga di Mesir dan juga di beberapa negara Timur Tengah. Okey, beliau bukan hanya menterjemah, bahkan nama penterjemahnya adalah Ahmad Sabiq Abdul Rahman. Bukan hanya menterjemah buku ni, tetapi turut sama melakukan ulasan yang lebih ringkas supaya lebih memudahkan. Sebab kalau siapa yang dah biasa dengan buku bahasa Arab, kebanyakannya bahasa yang digunakan terlalu berbelit-belit. Jadi salah satu cara penterjemah ni mampu menghasilkan satu buku yang lebih ringkas dan lebih mudah dipahami untuk orang-orang awam, terutama untuk pelajar-pelajar universiti yang mendalami dengan dalam bidang agama. Okey. Yang terbaik tentang buku ni adalah dia ada kata pengantar daripada sekarang ni dikenali sebagai YB Senator Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dan beliau memuji buku ini sebab berjaya menyesuaikan terjemahan ini dengan mengikut keadaan semasa masyarakat di Malaysia, terutama dan golongan-golongan masyarakat awam di Malaysia. Okey, dia terbitan Kemilau Publica, iaitu penerbit yang memang khusus dalam fundamental buku-buku fundamental Islami, dan dia terbitkan pada tahun 2017, quite new, memang baru sangat. Okey, dan dia sebanyak 143 muka surat, berharga RM15 untuk Semenanjung dan juga RM18 untuk Borneo. Okey, harga dia murah, memang memang affordable sangat, dan dia adalah buku universiti UTM telah buku UTM, the only one dekat UTM yang bukan dapat tentang asas fiqh. It's very good. Saya harap nanti lebih ramai pelajar-pelajar akan pinjam buku ni untuk mendalami tentang asas fiqh. Asas fiqh ni sebenarnya maksud dia adalah kaedah fiqh. Kaedah fiqh, bagaimana ulama menggunakan kaedah fiqh untuk menentukan hukum daripada pelbagai masalah yang ada, dan mereka meletakkan dasar asas supaya masyarakat mampu untuk menggunakan dasar dan asas fiqh itu untuk kegunaan harian, dan mengetahui mengapa hukum-hukum fiqh itu telah ditetapkan oleh ulama. Okey, dia buku ni sebenarnya amat bersesuaian untuk pelajar dan juga untuk orang awam, tapi sebaiknya sesiapa yang ingin membaca buku ni mempunyai asas dalam beragama ataupun dalam asas berkenaan dengan fiqh dan usul fiqh, dan mereka akan lebih faham dan lebih menghargai buku ni apabila mereka mempunyai asas-asas demikian. Okey, dan buku ni bertajuk tentang asas fiqh, tapi sebenarnya juga dikenali sebagai Qawaid al-Fiqh, iaitu kaedah-kaedah fiqh. Okey, apa yang penting tentang kaedah fiqh, iaitu kita ada banyak masalah seluruh dunia. Jadi kaedah fiqh ini akan menghimpunkan pelbagai masalah seluruh dunia ini dan diletakkan di bawah satu asas, satu dasar. Satu dasar yang dalam berbentuk ayat, bentuk satu sentence, membentuk satu ayat yang mudah supaya mereka lebih faham. Contohnya, setiap urusan berdasarkan niat. Itu je. Ayat asas satu contohnya. Setiap urusan berdasarkan niat. Tapi niat tu boleh dengan sebab niat tu
boleh membezakan pelbagai perkara. Contohnya dengan niat tu membezakan aktiviti mandi dengan mandi wajib. Mandi biasa dengan mandi wajib. Bila kita mandi wajib, dapat pahala. Mandi biasa, hukumnya harus. Jadi hukum harus, dia mungkin dapat pahala, tapi mungkin dia punya pahala je adalah tapi maknanya kalau mandi wajib, jadi niat dia mandi wajib, jadi dapat pahala sebab melakukan mandi wajib. Niat juga membezakan antara yang wajib dengan sunat. Contohnya solat fardu dengan solat sunat. Okay. Niat juga akan membezakan sama ada satu perkara itu menjadi ibadah ataupun tidak. Okay. Niat juga menentukan bagaimana seseorang itu boleh disabitkan dengan tanggungjawab ataupun tanggungjawab tentang sesuatu yang telah dilakukan. Sebab itu dalam jenayah, dalam kes jenayah, dalam dalam fake jenayah, niat, motif is very important. Sebab niat tu menentukan sama ada suatu perkara itu boleh disabitkan ataupun tidak. Okay, contohnya macam talak. Okay, ada setengah-setengah tu dia lelaki dan suami isteri berlakon dalam filem, lepas tu dia berlakon bercerai. Okay, lepas tu kita lihat pada niat dia. Niat lelaki sama ada betul-betul dia niat untuk bercerai ataupun tidak. Sebab itu niat is very important. Dalam mana-mana aspek sekalipun, niat is very important sebab dalam kehidupan kita pun, kerja, kenapa? Niat kita apa? Macam hijrah, niat kita apa? Okey, itu Rasulullah berkata, kalau niat kita berhijrah untuk dunia, kita akan dapat dunia. Kalau hijrah kita untuk akhirat, kita akan dapat akhirat. Kalau dua-dua kita nak, dapat dua-dua. Sebab itu niat is very important. Sebab tu pada asas yang paling awal sekali disebut dalam buku ini adalah berkenaan dengan setiap perbuatan berdasarkan niat. Sebab niat yang menentukan sama ada kita adalah Muslim ataupun kita adalah munafik ataupun kita adalah seorang yang muslih ataupun yang soleh ataupun orang mukmin. Ini yang sedemikian. Niat menentukan diri kita. Niat yang menentukan kawan kita ikhlas ataupun tidak. Okey. Tapi buku ni memang bagus, dia banyak ringkasan, tapi dia ada banyak sangat asas yang telah diberi. Itu saya nak bacakan banyak terlalu banyak sangat, saya jadi ambil yang penting-penting yang senang kita ingat. Okey, dia ada 34 diberi dan dan dia ada yang kuat mengelirukan juga, jadi saya ambil yang paling mudah. Contoh dia adalah matlamat tidak menghalalkan cara. Okey, matlamat tidak menghalalkan cara itu ayat asas yang ringkas saja, tapi dia boleh mengubah kehidupan kita. Jadi kita tak boleh sesuka hati melakukan sesuatu dengan niat kita baik tapi cara kita salah. Macam Robin Hood, niat dia baik, menolong orang miskin dengan merompak, tapi kalau keikutkan Islam cara itu salah. Okey. Jadi niat tidak menghalalkan apa jua yang kita buat. Okey. Dalam Islam niat kena betul, cara kena betul, outcome dia, hasil juga kena betul. Ketiga-tiga tu kena ada, barulah kita katakan bahawa kita mengikut ajaran Islam yang benar. Okey. Kalau nak tahu lebih selanjutnya, boleh baca buku ni, ada banyak 34 asas-asas fiqh. Saya bagi sikit je. Selebihnya baca sendiri. Okey. Dan satu lagi berkenaan dengan pelbagai mazhab, menyebabkan buku ni lebih menarik sebabnya ada banyak pandangan-pandangan daripada mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki berkenaan dengan beberapa perkara yang menjadi isu kat Malaysia. Contohnya anjing, membela anjing. Contohnya macam banyak kes macam kalau musafir, sejauh mana musafir tu. Banyak soalan yang sama, sentiasa berulang-ulang akan ditanya bila nak puasa, soalan yang sama. Contohnya cara solat sunat, boleh tak solat sunat gabung? Boleh tak solat sunat dengan solat wajib gabung? Tak boleh lah. Okay, tapi bila solat sunat boleh digabungkan? Contoh dia macam bila kita masuk masjid, kan kita ada solat masuk masjid tu, sambil solat kita mengimarahkan masjid. At the same time kita solat sunat, kita boleh gabungkan. Itu berdasarkan buku ni lah. Okay, mengatakan bahawa solat sunat, contohnya solat masuk masjid dengan solat sunat dalam boleh digabungkan. Tapi begitu juga dengan puasa.
ada orang kata boleh gabungkan solat sunat dengan solat qada, solat ganti. Solat pula. Puasa ganti. Okey, dengan puasa sunat. Okey, yang itu banyak pertikaian dia, dan kita selalunya kita ikutlah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan beliau solat beliau puasa sunat dulu baru puasa ganti. Okey. Tapi ikut kemampuan masing-masing lah. Sebenarnya ikut kemampuan masing-masing. Kalau sekiranya seseorang itu jenis period 2 kali sebulan, ikut saya tak adalah cakap boleh, tapi benda ni berdasarkan daripada diri sendiri punya kemampuan dan masalah yang dihadapi ataupun situasi dia sendiri. Okay? Sebab kalau sekiranya tengah menyusukan anak 2 tahun ataupun tengah mengandung, itu adalah beberapa kesusahan yang telah diberikan keringanan. Okey. Okey, jadi buku ni menyebabkan saya rasa kenapa it's very important, sebab buku ni menekankan tentang kepentingan untuk masyarakat Islam, bukan hanya bertanyakan tentang apa hukum, tapi kena mengetahui tentang mengapa hukum ini disabitkan sedemikian. Sebabnya bila kita tanya mengapa, itu adalah soalan yang selalu ditanya oleh Socrates. Kalau tokoh falsafah Yunani yang terawan, dia tak tanya apa, dia akan tanya mengapa. Sebab bila soalan mengapa, kita menyebabkan masyarakat mampu berfikir lebih mendalam dan lebih meluas, bukan tanya apa. Okey, bukan maksud soalan apa, what, maza itu tak penting, no. Tapi bila kita tanya mengapa, maka dia akan menyebabkan seseorang itu mampu berfikir dengan lebih mendalam, lebih meluas, dan dia akan membuat kajian pelbagai kepelbagaian ilmu untuk menghasilkan jawapan kepada mengapa tersebut. Okay, sebab itu kaedah fiqh ini juga sebenarnya menekankan pada masyarakat Islam untuk lebih banyak berfikir, mengkaji ilmu dengan persoalan mengapa. Okay. Kelemahan dia tentang buku ni tak banyak sangat, cuma terlalu banyak sangat asas-asas dia, tapi tak apalah. Sebenarnya sebabnya kalau ikutkan asas-asas fiqh, kaedah fiqh itu beribu-ribu, sebenarnya beratus-ratus. Banyak sangat. Tapi yang diberi hanya 34 sahaja. Okey. Dan dia ringkas, bagus. Tapi masih lagi untuk orang awam yang tak ada asas agama, mungkin hadapi masalah nak memahami dengan baik. Tapi tak apa, sebab buku ni hanya basic saja. Lepas tu boleh baca buku-buku lain untuk mendalami tentang kaedah fiqh. Okay, kita boleh juga lihat pada buku Yusuf Qaradawi. Ada satu buku Yusuf Qaradawi tentang keutamaan dalam fiqh dalam bahasa Melayu, telah diterbitkan lama dah. Yang itu boleh baca juga, yang itu very wonderful. Okay, dari segi kerangka isi ni dia ada itulah 34 asas, berarti serupa dengan mana-mana buku. Penggunaan bahasa dia mudah dipahami, tapi isi kandungannya berat. Jadi saya memahami tentang kepayahan, kesusahan penterjemah ini untuk meringankan isi kandungan buku ni. Tapi bagi saya mungkin pada pandangan masyarakat pada orang awam mungkin masih lagi anggap berat. Okey. Dan mungkin akan datang menggunakan teknologi sekarang ni, saya rasa boleh jadikan cara santai, boleh jadikan sekarang ni banyak yang menggunakan PowerPoint untuk menceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad. Saya rasa kita perlu mengolah langkah yang lebih ke depan untuk menghasilkan kaedah-kaedah fiqh yang lebih beradvance teknologi. Artinya menggunakan ICT yang lebih maju supaya mudah untuk masyarakat awam akses. Seperti mana kita dah ada software untuk hadis-hadis sahih apa semua. Dan mungkin yang tentang kaedah fiqh masih lagi belum ada lagi, saya tak pasti, tapi saya rasa macam tak ada lagi. Okey, berkenaan dengan pengumpulan data, buku ni bukan berdasarkan pada saintifik atau perlukan data-data, tapi pengumpulan contoh-contoh yang diberi adalah bagus, bersesuaian dengan
apa yang selalu ditanya oleh masyarakat awam. Okey. Tujuan buku ni dipilih sebab dia adalah milik UTM dan UTM adalah Universiti Engineering Teknologi dan buku berkenaan agama ni memang kurang. Tapi yang ini very good effort of UTM Library untuk ada buku sedemikian sebab manusia perlukan asas. Sebagaimana engineers memerlukan asas, juga manusia orang yang Islam memerlukan asas fiqh untuk mengetahui bagaimana mereka perlu hidup. Okey, jangan mengikut ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Okey, buku ni memang berbaloi dibeli kalau kat luar dan murah pun, RM15. Sebabnya kalau beli top up pun RM30. Okey. Yang penting sekali dia memberi kita panduan untuk how to make decisions dengan cara yang dan confident dengan keputusan kita dan menyebabkan kita beretika dalam kehidupan kita. Okey, saya rasa saya sudahi resensi buku ini. Minta maaf atas kekurangan dan saya sudahi mengucapkan terima kasih kepada saudara.